Pada boleh. Baiknya. Baru modal. Jangan kita modal yang barang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in. إلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا قول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan tuan-tuan yang jadi ahli jatuh kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, seterusnya tuan-tuan perempuan hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena pada pagi ini kita masih lagi dalam keadaan bernyawa, masih lagi kita boleh berfungsi sebagai manusia biasa. Mudah-mudahan kita akan menggunakan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu dengan sebaik-baik mungkin. Syukur kita dengan nikmat Allah Ta'ala. Bila kita syukur, nikmat mendapat, pahala mendapat. Dalam hidup ni ada 4 perkara yang akan berlaku pada kita. Yang pertama, kita dapat nikmat. Bila dapat nikmat, buat syukur. Nikmat mendapat, pahala mendapat. Yang kedua, kita dapat musibah. Macam-macam kemalangan berlaku pada diri kita. Rumah terbakar ke, atap tiup di angin ke, toko curi duit orang ke. Sakit-sakit dia bukan musibah. Ya? Sakit bukan musibah. Sakit. Macam sakit ada, ha? Musibah. Demam lah, sakit kepala lah, gaut lah, ya, tumbang, pensan ke, ya, sakit lutut lah. Bila datang musibah kita kena sabar. Ingat tu. Bila dapat nikmat kita syukur. Bila datang musibah kita kena sabar. Sabar tu berpahala, tahu tuan-tuan dan puan. Besar pahala sabar tu. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang yang sabar itu tak dapat nak dikira berapa banyaknya. Jadi kena sabar. Apabila nak sabar?
Sampai bila nak sabar? Sampai matilah. Sampai padam nyawa tu sabar. Biar kita mati membawa pahala sabar. Kita nak mati membawa pahala sabar, membawa pahala syukur, membawa pahala taat, membawa pahala takwa dan sebagainya. Nak mati dalam keadaan itu. Jadi ingat, bila dapat nikmat kita bersyukur. Bila dapat bencana kita sabar. Cakap kitanya, cakap orang 43 ni sabar. Orang dalam darah pun kata sabar juga. Orang Gajah kata sabar juga. Kawasan kita ni semua sabar. Tapi semua tu katanya sabar. Kena sabar. Saya pernah singgah satu tempat. Hari hujan. Bertuduh daripada hujan tu. Ada satu orang tu. Dia cerita dengan saya. Orang ni buat dia tak patut kata begini. Ngabur dengan saya. Sudahnya saya kabar dia. Atas sabar lah. Dia tengkainya saya balik tau. Sampai bila nak sabar kata. Jenuh dah teman sabar kata. Sampai bila nak sabar kata. Saya kabar sampai mati lah. Dengar tu baru diam. Tak boleh nak jawab dia kata. Sampai mati. Kita nak mati dalam keadaan sabar. Nak mati dalam keadaan redha. Nak mati dalam keadaan syukur. Nak mati dalam keadaan taubat dan sebagainya. Bila datang bencana, sabar. Yang ketiga, kita boleh buat taat. Sekarang ni boleh ngaji. Subuh tadi boleh semayang. Boleh menutup aurat. Boleh sedekah. Boleh taat lah. Maka kita redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Allah dah tentu kita ni jadi kita. Redha lah. Boleh tak Allah jadikan kita ni lain daripada kita? Boleh tak Allah jadikan saya ni penyanyi pop? Boleh tak? Mujur Allah jadikan saya ni ustaz. Padahal saya bukannya dilatih sebagai ustaz. Cikgu. Ngajar sekolah putih. Ngaji sekolah putih. Ngajar sekolah putih. Tapi boleh salih jadi ustaz pula. Redha lah dengan ketentuan Allah. Boleh tak Allah jadikan saya ni penagih dadah? Boleh. Boleh tak Allah jadikan saya mencuri? Pencuri boleh? Boleh. Tapi Allah tak jadikan saya ni. Allah jadikan saya ni ustaz. Alhamdulillah. Redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Bila kita boleh buat taat, redha. Boleh semayang, redha. Boleh menutup aurat, redha. Boleh mengaji, redha. Boleh baca Quran, redha. Ketentuan Allah Ta'ala. Itu tiga. Yang keempat, kadang-kadang terbuat juga dosa. Kadang-kadang terjemur juga kain ketang dada. Kadang-kadang terpakai juga seluar pendek. Ada buat dosa. Siapa tak berdosa angkat tangan? Saya nak tengok mana orang tak berdosa. Nak kat gambar mana kau orang. Semua orang berdosa. Nabi dah khabar. Ma min adamiyin illa walahu zunub. Tidak ada anak Adam mereka itu adalah melakukan dosa-dosa. Bila berdosa apa buat? Taubat. Apa buat? Taubat. Taubat dengan dosa ya. Dijanjikan syurga bagi orang taubat tau. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada sambung ayat lagi tu. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan mengampunkan dosa-dosa kamu dan memasukkan kamu dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Janji orang taubat tu. Dia masuk syurga kerana dosa yang dilakukannya. Betul kan dosa masuk neraka. Tapi dia taubat, dapat masuk syurga. Esok dia nak masuk syurga, dia tanya malaikat, kenapa kau masuk syurga? Saya dulu nyemuk kain ketang dada. Itu terkejut malaikat tu. Takkan nyemuk kain ketang dada yang masuk syurga? Patutnya nyemuk mana? Patutnya mana? Masuk neraka. Oh, saya dah taubat. Oh, taubat ke? Masuk. Dia masuk syurga tu kerana apa? Kerana dia nyemuk kain ketang dada. Tapi syarat taubat. Dijanjikan syurga. Siapa tanda angkat tangan? Kalau saya sebendak orang semua angkat tangan pula.
Siapa tak nak angkat tangan? Itu 4 perkara, ingat. Yang pertama, bila kita dapat nikmat, apa buat? Syukur. Yang kedua, bila datang kemalangan, apa buat? Sabar. Yang ketiga, bila kita boleh taat, apa buat? Redha dengan ketentuan Allah. Allah lah jadikan kita ni. Allah yang menentukannya. Allah boleh jadikan kita ni lain daripada kita. Tapi Allah jadikan kita ni orang yang taat. Boleh mengaji, boleh baca Quran, boleh ta'awrat, boleh selawat dan sebagainya. Redha dengan ketentuan Allah. Yang keempat, bila kita melakukan maksiat, apa buat? Taubat. Nah. Taubat. Bukan taubat ya, taubat. Tapi orang kaum Melayu kata taubat. Orang Palembang kata taubat juga. Yang sunnah perkataannya taubat. Taubatan nasuha. Banyak kita taubat. Mudah-mudahan kita tergolong dalam orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepadanya. Baik, itu mukadimahnya. Untuk pagi ini kita sambung pembacaan kita. Ya. Pada muka surat 164 kalau salah saya. 184. 185 ya. Ya, 185. Saya ada tanda ni sebenarnya ya. Kebangkitan manusia. Betulnya manusia ni semua akan mati. Semua orang akan mati. Saudara-saudara kita dah mati belakang. Bapa kita dah mati, mak kita dah mati, adik-adik kita dah mati, tinggal kita yang belum mati lagi. Saya ni tinggal seorang je. Terkonten-konten seorang. Abang dah mati, kakak dah mati, adik dah mati, mak dah mati, bapa dah mati, anak pun ada seorang dah mati. Semua masuk kubur dah. Apa kata Allah? Summa innakum ba'da zalika lamayyitun. Kamu dan kamu tu semua akan menjadi mayat-mayat belaka. Semua orang akan mati. Siapa tak mati angkat tangan? Jangan tengok. Belum mati ramai. Kita ni semua belum mati. Tapi siapa tak akan mati bila-bila pun? Kita mesti akan mati. Ya? Udah mati, masuk dalam kubur. Semua masuk dalam kubur. Tak kira di mana kuburnya. Ada orang kuburnya dalam tanah. Kubur itu. Ada orang kuburnya dalam laut. Kubur itu. Ada orang kuburnya di perut buaya. Kubur itu. Ada orang kuburnya atau masuk dalam perut ular sawah. Kubur itu. Ada orang hancur badannya. Tak tahu yang mana satu. Kena bom. Kubur itu. Jadi kita ni akan masuk dalam kubur insyaAllah. Udah itu baru semua dah mati. Sampai malaikat maut pun mati. Ya, akhir mati malaikat maut lah. Kan dia sebelum mati apa buatnya? Nyabut nyawa. Tu kerja dia. Nyawa manusia dicabutnya, nyawa malaikat dicabutnya, nyawa binatang dicabutnya, nyawa pokok-pokok dicabutnya, nyawa ikan-ikan dicabutnya, nyawa burung-burung dicabutnya, nyawa serangga-serangga dicabutnya. Asal ada nyawa habis cabutnya. Tinggal dia aja. Dia aja belum cabut nyawa dia sendiri. Lalu Tuhan tanya, siapa lagi yang belum mati wahai malaikatku? Jawab malaikat maut dia. Yang belum mati siapa? Saya dan Allah aja lah. Allah tak ada mati. Kenapa Allah tak mati? Kerana Allah bukan hidup dengan nyawa. Allah tak perlukan nyawa. Faham ke ni? Allah tak perlu pada nyawa. Allah cipta nyawa bagi pada manusia. Hiduplah manusia. Allah cipta nyawa bagi pada malaikat. Hiduplah malaikat. Allah cipta nyawa bagi pada burung. Hiduplah burung. Allah cipta nyawa bagi pada ikan. Hiduplah ikan. Allah cipta nyawa bagi pada pokok-pokok, hiduplah pokok-pokok. Allah cipta nyawa bagi pada serangga, hiduplah serangga. Allah cipta nyawa bagi pada jin, hiduplah jin. Itu sebab yang bernyawa saja akan mati. Allah hidup dengan sifatnya Al-Hayyu. Dengar tu? Allah hidup dengan apa? Sifatnya Al-Hayyu, yang sifatnya hidup. Allah tak pernah tak hidup. Sentiasa hidup. Selama-lamanya hidup. Dulu-dulu sampai tak ada dari azali hidup. Alam ni belum ada, dia dah ada. Matahari belum ada, dia dah ada. Gunung belum ada, dia dah ada. Dia tak pernah tak ada. Sebab Allah tak mati-mati. Tapi malaikat maut ada nyawa tak? Malaikat maut ada ke tak ada nyawanya? Ada. Sebab ada. Dia belum mati aja. Lalu jawabnya yang belum mati hanya saya dan Allah Ta'ala je lah. Habis tu ditanya Tuhan lagi.
Tak pernahkah kamu dengar ayat aku yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan merasa mati. Dia malaikat maut tak jawab. Kenapa tak jawab? Dia tahu ini merupakan perintah Allah supaya dia cabut nyawanya sendiri. Allah perintahkan dia suruh cabut nyawa sendiri. Tapi tak ada kabar terus. Hanya kiasan aja. Tak pernahkah kamu dengar ayat yang berbunyi kullu nafsin za'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan merasa mati. Dia tak jawab, dia tahu lah. Dia malaikat, bukan bingung apa kita ni. Kalau kita ngaku kepala lu, apa yang maksud Tuhan ni? Tapi dia malaikat. Boleh berfikiran yang waras. Kau dia tahu. Ini merupakan perintah Allah supaya dia cabut nyawanya sendiri. Dia pun cabutlah nyawanya sendiri. Agak-agak perlahan-lahan ke rentak sekali. Kalau perempuan, tuan-tuan dan perempuan lah kena cabut nyawa sendiri. Rentak sekali ke pelan-pelan? Pelan-pelan lah. Macam nyabut plaster ada luka. Kita ada luka, ambil plaster letak kan. Itu udah kering luka tu, kita pun cabut plaster tu. Macam mana nyabut plaster tu? Rock sekali. Pelan je ni. Macam itulah mereka mahu tu. Perlahan dia cabut nyawanya. Sakit ke tak? Sakit ke tak malaikat maut tu? Sakit. Jerit pekik dia. Aduh katanya. Kalau aku tahu apa ni sakitnya nak mati ni, tak aku siur buat kerja nyabut nyawa. Faham tak ni? Tak aku siur buat kerja nyabut nyawa orang. Kerana sakit benar. Ini baru aku tahu. Bila cabut nyawa aku baru aku tahu sakit benar. Tak aku siur kerja nyabut nyawa orang. Oh punya malaikat maut tu orang kampung Melayu. Cakap punya orang kampung Melayu. Matilah malaikat maut. Tinggal yang tak mati siapa? Siapa yang tak mati lagi? Allah saja yang tak mati. Tinggal Allah yang tak mati. Kullu man 'alaiha fan, kata Allah Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu yang di atas muka bumi ini pasti akan binasa. Malaikat binasa, manusia binasa, binatang binasa, pokok-pokok binasa, burung-burung binasa, ikan-ikan binasa, jin-jin binasa, serangga-serangga habis binasa. Wa yabqa yang kekal, yang tak binasa, yang tak ada rosak apa-apa. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Tuhan kamu yang amat agung lagi amat mulia. Yang tak binasa Allah aja. Zat Allah yang amat agung dan amat mulia. Lain habis semua. Malaikat pun mati. Ini pula manusia ya. Kemudian baru dia bangkitkan semula. Ini cerita ni kebangkitan ya. Kebangkitan manusia. Sudah mati semua. George Bush sudah mati, Benjamin Netanyahu dah mati, Hitler dah mati, Napoleon Bonaparte dah mati. Tak kenal ke mana? Okey, cari yang kenal. Aishwarya Rai dah mati. Tak kenal? Tak kenal juga. Saloma dah mati, tak kenal? Sharifah Aini dah mati. Lagi? Hashim Mahyun dah mati. Mustarjo dah mati. Piramli dah mati. Nordin Ahmad dah mati. Ibrahim Pendek dah mati. Tak kenal? Dah mati lagi ya. Bangkit semula. Itu akan dibangkitkan semula. Orang yang dah mati-mati tu lantaklah berapa juta tahun matinya, esok akan dibangkitkan semula. Macam cendawan tumbuh. Mana tahu Allah dah khabar dalam Quran. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun, kata Allah. Kemudian kamu itu di hari kiamat nanti akan dibangkitkan semula. Kamu tu kita kan? Akan dibangkitkan semula. Saya bangkit, Tuan Jalan bangkit, Ijat bangkit, Saluti bangkit, Kak Roh bangkit. Siapa yang tak kenal nama yang lagi? Lain semua bangkit lagi. Nombor satu, Allah bangkitkan siapa? Yang dah mati-mati semua tu. Siapa yang pertama dibangkit oleh Allah Ta'ala? Kuis berana pagi ni. Siapa? Malaikat apa? Malaikat apa? Israfil. Ngapa Israfil? Ngapa Israfil dulu dibangkitkan? Sayuti, ngapa? Kerana dia ada kerja. Apa kerjanya?
niup sangkakala. Dia pun bangkit-bangkit dicapainya lah saksofonnya pun. Dia pun tiup. Mana bunyinya? Mana bunyi dia niup tu? Ha, nak dengar? Dia bunyi ya. Pepe, 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 pepe. Tak pernah dengar ni? Ha? Ha. Maka bangkitlah semua manusia. Nabi Adam bangkit, Nabi Musa bangkit, Nabi Ibrahim bangkit, Nabi Ayub bangkit, Nabi Zulkifli bangkit, Nabi Harun bangkit, semua bangkit lagi. George Bush bangkit, Hitler bangkit, Maharaja Hirohito bangkit, Presiden Soeharto bangkit, Presiden Marcos bangkit, Tengku Abdul Rahman bangkit, semua bangkit. Ini Allah kabar Quran ni. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Bangkit belakang. Cuma bangkitnya itu ada beberapa keadaan. Kalau dia menjadi ahli syurga, macam kita ni tu insya-Allah jadi ahli syurga lah. Nak kita nak? Ada yang tak nak? Saya nak. Nak belakang. Siapa tak nak angkat tangan? Lantaklah. Aku tak nak syurga, aku nak neraka. Kan? Ada. Kalau dia menjadi ahli syurga, Allah akan bangkitkan dia seperti secantik Nabi Yusuf. Manusia biasa, sifatnya cukup. Ada kepala, ada kaki, ada muka, ada tangan, ada perut, ada kemaluan, semua ada. Kemaluan ada, sempurna kejarannya. Tapi secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf. Secantik Nabi Yusuf. Kalau orang lelaki tuan jalan apa tuan jalan lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Saya apa saya lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Saya utir apa saya utir lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Jat apa jat lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Ini adik dia, apa dia lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Kalau orang perempuan ni, ada nama orang ni, dia bangkitnya secantik apa? Secantik Nabi, bukan Nabi, secantik Siti Nurhaliza. Siti Zulaikha. Bukan Zulaikha ya, Zulaikha. Tapi orang kampung Melayu ni kata Leha. Nama sedap bagi bapaknya Zulaikha, datang orang Melayu Leha. Leha je. Suka nukar. Orang Melayu suka nukar je kata. Nama sedap Abdullah, bapak kepada Nabi Muhammad. Tapi dapat orang Melayu apa? Dolah begini. Ya kita. Orang Melayu ni suka nukar. Ayah yang bagi nama sedap Abdul Qadir. Abdul Qadir, hamba yang sangat berkuasa. Tapi dapat orang Melayu, dapat orang Pulau Tiga, apa katanya? Kadio begini. Kadio. Orang Kedah lagi tahu apa? Kadiak ni. Orang Melayu suka nukar. Ini mau betul lah. Secantik Siti Zulaikha. Orang perempuan ya. Bangkitlah dari kubur. Ini kita baca. Apa yang berlaku bila dah bangkit dari kubur ya. Tengok. Kemudian kita beriman bahawa kena beriman tu wajib. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintah supaya ditiup sangkakala. Itu Israfil mula bangkit ya. Untuk kali ketiga. Ini kedua, patutnya ketiga ni bukan kedua. Kalau dalam kitab lain, bukan kitab ini ya, sangkakala itu ditiup 3 kali. Pertama berlaku huru-hara yang amat dahsyat. Kedua mati semua, yang ada nyawa semua mati. Ketiga bangkit semula dari mati. Ingat tu? Berapa kali Israfil tiup sangkakala? 3. Yang pertama apa berlaku? Huru-hara yang amat dahsyat. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Itu Allah khabar dalam Quran. Masa ketika itu dia dah tak kenal dengan saudara-saudara dia. Wa ummihi wa abihi, maknya pun dia tak kenal, bapak pun tak kenal. Wa sahibatihi wa banihi, dan ada saudara-saudara yang pun tak kenal, dan ada adik pun tak kenal, anak-anak pun tak kenal. Masing-masing hanya memikirkan perkara-perkara yang akan berlaku pada diri dia. Itu huru-hara yang amat dahsyat. Itu jawapan yang pertama. Yang kedua, habis mati belakang.
Manusia mati, malaikat mati. Seorang-seorang lah, bukan kejap-kejap itu ya. Tapi total, semua sekali mati. Binatang mati, singa mati, rimau mati, ular sawa mati, gajah begitu besar pun mati. Ikan di laut mati. Lagi apa? Burung di terabang mati, habis mati semua. Asal ada nyawa mati belakang. Udah mati semua, tenang alam ni. Angin pun tak bertiup. Air laut pun tak ada mengalir lagi dah. Tenang je. Lepas tu baru dihidupkan semula. Ya, dihidupkan dia pun tiup sangkakala tadi ya. Israfil pun tiup sangkakala. Hidup lagi. Itu dah yang berlaku ya. Tapi sini tulis yang kedua, tak apalah. Dia tak payah bertengkar lah, 3 kedua ya. Tapi dalam kitab lain dia kata yang 3. Lepas mati semuanya yang hidup, semuanya hidup balik. Dan hari inilah kebangkitan manusia dengan roh dan jasadnya. Roh tu bertemu balik dengan jasad. Roh kita bertemu balik dengan badan kita. Jadi bangkit apa? Roh dan jasad lah. Jumpa kan mana tempat saya baca ni? Ya Allah. 185. Ada? Bawah ya? Bawah sekali. Tengok saya baca ramalan. Kebangkitan manusia. Jumpa? Ada. Kemudian kita beriman untuk itu wajib percaya bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintah supaya ditiup sangkakala untuk kali kedua. Saya kata tetap betul ya. Kali berapa? Kali ketiga. Selepas mati semuanya akan hidup. Dan hari inilah dibangkitkan manusia dengan roh dan jasadnya seperti keadaan mereka di dunia dulu, dengan mengeluarkan manusia daripada kubur manusia. Kubur masing-masing. Kalau di laut, keluar dari kubur. Keluar dari laut tu. Kalau dari perut singa, keluar dari perut singa. Kalau dari perut buaya, keluar dari perut buaya. Jadi manusia biasa, elok balik. Hari inilah juga orang yang kafir dan orang-orang yang munafik akan berkata. Apa kata orang kafir dan orang munafik tu? Tengok apa kata ni. Tengok. Ya wailana man ba'asana min marqadina. Siapa tu orang nak tengok ayat ni? Ya wailana, wahai celaka lah kami ni. Siapa yang membangkitkan kami daripada tidur ni? Orang kafir tu. Terkejut dia. Dia baru lepas kena seksa tu, tak ada seksa, bangkit. Siapa yang? Dia dah lali kena empuk di kubur tu. Jadi kubur dia tak seksa. Contoh anak perempuan di kubur dia tak seksa. Ada. Jadi dah lali kena empuk tu. Tonton. Sebenarnya berhenti. Dia pun terkejut. Siapa yang membangkitkan aku daripada kubur ni? Aku tengah tidur ni. Ya wailana man ba'asana min marqadina. Surah apa? Setiap minggu baca. Surah apa? Yasin. Surah Yasin ya. Artinya apa? Aduhai ya wailana, celaka kami. Ya wailana, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur ni? Betul tak? Sambung lagi. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Hadza ini wa'adar rahman, betul janji Tuhan tu akan berlaku. Wa sadaqal mursalun, betul cakap nabi-nabi dulu ya. Siapa yang bangkitkan kami? Betul kata nabi dulu. Kamu nak akan bangkit dari kubur. Padahal mereka kafir, tak percaya. Mana ada bangkitnya? Orang munafik yang betul dia tak percaya. Mana ada bangkit-bangkit? Dah mati-matilah. Dah jadi debu, jadi nak bangkit. Tapi bila dah berlaku itu baru betul. Baru mengaku. Wa sadaqal mursalun. Benar kata nabi-nabi dulu ya. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah para rasul. Jadi semua tu. Siapa membangkitkan? Ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Surah Yasin ke bawah tu. Dan telah sabit. Apa tu sabit? Contoh nampak seperti sabit. Pisau bengkok motong rumput dia. Apa tu sabit? Sudah tetap betul. Tak tahu
Itu sabit ya. Telah sabit di dalam beberapa hadis. Hadis pengantin itu. Nah, hadis Rasulullah SAW adalah orang yang terawal yang keluar dari pada kubur itu seperti sabda Rasulullah SAW. Siapa yang paling awal keluar dari kubur? Nabi dah khabar. Ya. Yadhaqun nasu qina yas'aquna fa akun awwala man qama fa idza Musa akhidha bil arsh fama adri akana fi man so'at. Manusia akan mati ketika ditetapkan masanya. Dah cukup masa, matilah tu. Orang cakap ni akan mati. Jangan lepas ni orang terus habor, dah mati. Tahu? Dia dengar habor je. Apa habor je kubur je. Udah padam kata ni. Balik kamu ni tahu? Terus lemah jantung, terus padam. Walaupun muda lagi. Muda lagi dah? Dia cakap ni muda ke tua dah? Muda. Pukul 18 tahun umur. Balik kan lah. Terus dah mati. Orang muda boleh mati dah? Kanak-kanak boleh mati dah? Boleh. Baru jadi boleh mati. Adik saya seorang. Keluar-keluar terus mati. Ada seorang adik saya. Adik saya yang bongsu. Akhir sekali. Keluar dari buah mak terus mati aja. Atas tu dan dewasa. Tapi matinya umur 60 lebih, dekat 70 orang mati. Ada. Dah mati dah. Abang saya umur dekat 70 dia mati. Kakak 80. Mati juga. Tinggal yang belum mati? Cikgu yang belum mati, cikgu Bu ya. Belum mati lagi. Tapi akan mati. Tak tahu bila ya. Itu dah. Jadi manusia akan mati ketika ditetapkan masanya. Allah dah khabar Al-Quran, qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Surah Jumaat. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia akan berjumpa dengan kamu. Sampai masanya katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu, kita ni kalau boleh nak lari dari mati ya ke dah? Ya ke dah? Ya, lantak lah. Dulu di Pulau Tiga ni ada dresser. Sombong macam. Garang no. Nama Encik Rakaman. Tak kenal? Tak kenal Encik Rakaman? Tengkin aja. Tapi tak apa, lantak. Takut mati. Dengar habor je tak? Ya ke dah? Siapa tak ingat? Ingat Encik Rakaman? Tak kenal juga? Ya Allah, orang Pulau Tiga tak kenal. Saya kenal. Punya sombong. Nengki dia kerjanya. Udah nak tumpah pun datang. Tapi kita tahan je. Tahan je kan. Tak nak mati lah tu. Ustaz kalau pergi ke dia pun tak botol dia bakar ni Ustaz. Itulah. Kawannya anak tu kawan saya seorang. Satu kelas dengan saya tau. Namanya Jalaluddin. Ada lagi wallahu alam. Satu kelas dengan saya. Sama bayar pun. Ada lagi adik tu. Tak ingat saya namanya. Ada anak perempuan juga ada. Ya. Ya. Di mana? Kalian di mana maksudnya? Ini. Tepi-tepi. Pulau Tiga tepi-tepi itu. Tepi tu. Ya Allah. Sungai. Itu jangan mudah benar. Jeti. Ini tadi. Tak ada lagi tak ada. Dia mengingat tu. Namanya Encik Rahman. Namanya Abdul Rahman tapi kami panggil Encik Rahman. Ya. Nengki dia kerjanya. Tapi tahan juga. Kan tahan, ngapa tahan? Sabar. Ngapa sabar? Ngapa sabar? Tak nak mati, nak kau ubat. Dia aja boleh ngeluar ubat. Peri pula tu. Ambil botolnya rumah Ajiri. Ajiri yang kasut dekat rumah saya tu. Ya dah tahu. Minta botol. Botol tadi. Itu dia. Kenapa tak nak mati lah tu? Semua tu. Allah dah khabar. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tafirruna minhu. Nak lari daripadanya. Sebab pening aja sikit, makan Panadol. Pening aja sikit, pergi jumpa Cik Rahman. Tengkin lah. Lantak lah tak kira. Ya?
Cari ubat dan sebagainya. Itu dia ya. Saya pula tiga ni susah buat lah. Rata saya tahu ya. Itu keadaannya. Tapi dia mati juga. Tak boleh lari. Dan telah sabit di dalam beberapa hadis bahawa Rasulullah SAW adalah orang yang terawal yang keluar daripada kubur. Dah mati dia nombor satu bangkit. Seperti sabda Rasulullah SAW, yad'aqun nasu hina yad'aquna fa'akunu awwala man qama fa idza Musa ahadun bil arsh fama adri akana fi man sa'aqa. Manusia akan mati ketika ditetapkan masanya bagi mereka, ditetapkan masa bagi mereka. Maka akulah awal-awal yang bangkit daripada kubur. Aku nombor satu bangkit, bukan nombor satu. Awak di antaranya awal-awal. Nombor satu siapa? Israfil. Nombor satu Israfil ya. Lepas itu baru dibangkitkan manusia-manusia yang lain. Dia yang paling awal ketika itu. Tiba-tiba Nabi Musa bergantung di Arasy. Aku nampak Nabi Musa tengah bergantung di Arasy. Arasy apa benda? Apa dia Arasy, tuan-tuan dan puan-puan? Teduhan di padang mahsyar. Ada katap di padang mahsyar. Ada tak rumah ke? Ada payung ke? Ada pokok besar ke? Nak berlindung hanya di bawah Arasy. Nak kata nak berlindung bawah Arasy? Nak kata nak berlindung di bawah Arasy? Ngapa nak? Kerana pada masa itu matahari berapa jauh dari kepala? Sejengkal. Cik suka sejengkal? Matahari sejengkal. Sekarang ni matahari berapa jauh? Jauh. Berjuta-juta batu. Bukan berjuta-juta tahun cahaya. Punya jauh. Bukan batu lagi cerita ni. Pun tak ada tahan kita. Ya tak? Kalau tengah hari macam mana? Tengah hari berpayung tidak? Payung. Ngapa payung? Payung, panas. Tak tahan cahaya matahari. Ini sejengkal dari kepala. Berpeluh ke tak? Macam mana peluhnya seperti? Mana peluhnya? Ada yang peluhnya had mata kaki. Ada yang peluhnya had lutut. Ada yang peluhnya had paha. Ada yang peluhnya had pinggang. Ada yang peluh had dada. Ada yang peluh had leher. Tahu leher? Ada yang peluhnya apa? Kepala, had hidung. Ada yang berenang dalam peluh ada. Kecuali mereka yang dapat lindungan daripada apa? Arasy. Tidak ada lindungan Arasy. Jadi di tengok-tengoknya Nabi Musa sedang berlindung di Arasy, bergayut di tiang Arasy ya. Bergantung dia. Tiba-tiba Nabi Musa bergantung di Arasy. Aku tidak mengetahui apakah ia termasuk dalam golongan orang yang mati. Nabi Musa mati ke tak? Nabi Musa dalam sejarah mengatakan mati ya. Cuma kita tak tahu bila matinya. Kubur dia mati. Yang tak mati siapa? Nabi Isa. Nabi Isa tak mati ya. Dia diangkat ke langit. Siapa mengangkatnya? Allah angkat dia ke langit setelah dikepung oleh orang Yahudi. Ya. Tapi sebelum diangkat dia tu, dijadikannya satu orang serupa dengan dia. Orang tu belut dengan dia boleh-boleh ya. Sahabat dia tu mana-mananya pengikut dia. Dia panggil Hawari, namanya Hawari. Nama-nama sebelum ke Hawari, dia Hawari tu pembantu dia. Kalau ramai Hawariyun, kalau seorang Hawari pembantu dia, akhirnya dia belut. Dia bagi rahsia Nabi Isa tu datang Yahudi kepung. Bila kepung, Allah jadikan dia tadi yang belut tadi, namanya Yahuza. Dia belut dijadikannya serupa betul macam Nabi Isa. Macam Nabi Isa, rupanya serupa, suaranya serupa, tingginya sama, kulitnya sama, rambutnya sama, semua serupa. 100% macam Nabi Isa. Sedangkan Nabi Isa Allah angkat ke langit. Tinggal dia di bumi. Tengok orang Yahudi itu dia kepung je lah.
Rupanya bukan Nabi Isa yang dikepung. Siapa dikepungnya? Siapa dikepung tadi? Nama orang tadi siapa nak? Penat ngabur. Siapa nama? Yahuza. Sebut. Yahuza. Jadi aku bukan Nabi Isa. Aku bukan Isa. Aku Yahuza. Agak je. Mana boleh kata Yahudi tu? Tangkap dia tu. Kemudian disalib. Tahu salib? Ya Allah, apa disalib? Diikat kaki tangan tu. Dipaku tu. Di atas palang. Palang yang mana tu? Itu namanya salib. Dia dah tengok palang Kristian tu dah. Itu salib namanya. Diikat tu. Tu dibiar kena kering tu. Matilah. Yang mati siapa? Tadi lah siapa namanya? Yahuza tu. Bukan Nabi Isa. Tapi orang-orang Kristian katakan itu Nabi Isa. Padahal yang disalib itu bukannya Nabi Isa. Ialah Yahuza. Nabi Isa ke mana? Naik ke langit. Dihantar ke langit. Sekarang ada langit. Nanti dekat-dekat nak kiamat besok, dia akan turun. Nabi Isa akan turun. Mula-mula dia akan membunuh Dajjal. Dia mengambil alih pemerintahan tentera Islam tu daripada Imam Mahdi. Daripada Imam Mahdi. Masa itu Dajjal dah keluar. Dajjal apa kerjanya? Melakukan kerosakan, menipu manusia-manusia. Kamu ikut aku, ini syurga. Tak nak ikut aku, ini neraka. Itu Dajjal. Jadi berperang dengan Imam Mahdi mula-mula. Turun je Nabi Isa, dia akan mengambil alih pemerintahan tu daripada Imam Mahdi dan dia pula menjadi ketua. Jadi perang, akhirnya matilah Dajjal tu di tangan Nabi Isa AS. Itu dah dekat menolak kiamat tu. Dekat menolak kiamat. Itu Nabi Isa. Dia tak mati lagi. Dia turun, dia bawa syariat apa? Dia beribadah ikut syariat Nabi mana? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula dia siar diri dia. Aku ni bukan anak Tuhan kata. Kau mengatakan aku anak Tuhan, aku sebenarnya bukan anak Tuhan. Aku hanyalah Rasul katanya. Yang kedua, dia akan membunuh, dia akan mematahkan segala salib-salib yang ada di dalam dunia. Di gereja-gereja tadi ada salib. Tahu salib? Benda pangkah tu ada. Dia akan menjatuhkan semua salib-salib tu. Macam mana caranya entah. Dibom ke, ditembak ke, dipanah, kita tak tahu. Tapi akan habis salib-salib tu akan dijatuhkan oleh Nabi Isa. Yang ketiga, dia akan membunuh segala babi-babi dalam dunia. Habis babi dibunuhnya. Kerana babi itu bukan saja Islam mengharamkannya, yang sebenarnya orang Kristian pun diharamkan babi. Dalam agama mereka. Dalam Bible mereka tu ada yang kata babi itu haram. Orang Hindu pun mengharamkan babi. Tapi mereka tak ikut. Ini dinyatakan oleh seorang pendakwah Islam sekarang ni. Yang paling terkenal. Apa namanya? Dr. Zakir Naik. Ada pun dengar nama itu tak? Ya Allah, dia minta orang dengar kan? Namanya Dr. Zakir Naik, orang India. Dia doktor betul, bukan doktor apa namanya hormat, bukan doktor PhD, dia doktor betul, doktor perubatan. Namanya Zakir, bapaknya namanya Naik, Dr. Zakir Naik. Dia mendedahkan tu. Dalam agama Hindu ada sebutnya haram makan babi, haram minum arak. Kristian pun itu je dalam Bible dulu-dulunya. Kalau Bible sekarang ni tak ada. Bible dulu-dulu dia kata haram makan babi, haram minum arak dan sebagainya. Jadi patutnya mereka lebih Islam daripada kita, kata dia Dr. Zakir Naik. Itu sebab Dr. Zakir Naik itu dikandaki di India. Sebagai orang buruan di India. Kalau balik India siap. Dia akan masuk penjara dan diseksa. Sebab mereka minta negara Malaysia ni menghantar balik Zakir Naik itu supaya balik ke India. Kerana dia mendedahkan segala kepalsuan dalam agama Hindu dan juga dalam agama Kristian dan dalam agama lain daripada Islam. Ya. Alright. Itu ya. Jadi awal-awalnya dia yang akan dibangkit oleh Allah ya. Aku yang pertama kata. Tapi Nabi Musa tak ada, kita tahu. Manusia akan mati bila sampai masanya bagi mereka ya. Maka akulah yang awal-awal. Akulah awal orang yang bangkit daripada kubur. Tiba-tiba apa?
Nabi Musa bergantung di Arash. Aku tidak mengetahui apakah ia termasuk dalam golongan orang yang mati ataupun tidak. Aku tak tahu Nabi Isa atau mati atau tidak. Bukan Nabi Isa, Nabi Musa ya. Bukan Nabi Isa, Nabi Musa. Aku tak tahu dia mati ke tidak. Jadi kalau dia tak tahu, Nabi pun tak tahu, kita tahu kan. Tapi ulama ada yang mengatakan Nabi Musa itu mati. Yang tak mati tadi siapa? Nabi Isa. Ada seorang lagi tak mati. Siapa? Kuis perdana. Ada seorang lagi tak mati. Mas sekarang ni. Nabi Idris. Nabi Idris. Dia sekarang berada di syurga. Kenapa? Karena dia malaikat maut pun ditipunya. Bukan tipu tu tipu dosa dah. Tipu teknik. Tahu tipu teknik? Tipu bermasalah. Tipu masalah. Dia masuk syurga bersama dengan malaikat maut. Seronok dalam syurga tu. Sampai masanya malaikat maut pun keluar dari syurga tu. Keluarlah, panggil dia. Sebelum itu, dia dah ngabur malaikat maut. Kamu tolong cabut nyawa aku. Tapi sekejap pengalaman. Kamu cabut nyawa aku sekejap, itu kamu masuk kembali ke sini. Kata dia, malaikat maut, mana boleh. Tolonglah. Kata. Malaikat maut pun pergi jumpa dengan Allah. Allah benarkan. Dia orang soleh. Dia orang warak. Ikut cakap dia tu. Jadi, kata malaikat maut, baiklah. Allah dah izinkan. Maka dia cabut nyawa Nabi Idris tu. Itu masuk balik. Kejap-kejap itu. Cabut, masuk. Maka hiduplah balik. Itu pun kata dia Nabi Idris, ya Allah, kenapa kamu cabut kuat? Benar sakit aku katanya. Sakit tu, cabut nyawa tu. Hidup balik. Maka dia hidup. Habis tu dia bawa ke syurga. Bersama dengan malaikat maut masuk syurga. Udah sampai habis, dah berjalan-jalan tu, malaikat maut pun keluar dari syurga. Nabi Idris pun jalan lagi. Lagut, dia tahu lagut? Menungnya tak nak keluar. Dipanggil malaikat maut. Dere, agaknya kan. Dia namanya Idris. Tapi panggil Dere. Orang Melayu pun itu kan. Suka nukar. Nama Idris panggil Dere. Dere, udah masa ini keluar. Dia pun keluar. Bila keluar je, dia kabur apa? Dia kabur pada apa nama malaikat maut tu? Kasut aku tinggal. Kasut aku tinggal juga. Aku nak ambil kasut tu. Pergi kata dia malaikat maut. Dia pun ambil kasut. Ambil, tunggu, tak keluar. Tadi keluar dari syurga. Hati udah masuk syurga, nak keluar kan? Kalau kita dapat masuk syurga, nak keluar kan? Tanda ya. Begitu hebat. Panggil jenuh, dere. Dia tak boleh, tak kusiok. Tak kena katanya. Aku nak duduk dalam syurga ni. Malaikat maut pun berjumpa dengan Allah Ta'ala. Kata dia malaikat maut sebelum itu, yang boleh masuk syurga hanya orang yang dah mati aja. Kata dia Nabi Idris, aku ni dah mati. Aku kan kena semua cabut nyawa aku. Itu sekejap aja. Dia dah mati lah tu kata. Itu ditipunya tu ya. Tipu-tipu bukan tipu macam kita nipu. Tipu-tipu dosa. Tak ada dosa pun. Aku dah mati. Betul pun mana ada nipu kan? Sebab aku tak nak masuk, tak nak keluar dari syurga ni. Aku nak duduk dalam syurga ni katanya. Jadi malaikat maut pergi jumpa dengan Allah balik. Lalu Allah benarkan dia. Dia nak ke dunia tak boleh dah. Dia sekarang berada di syurga. Nabi Idris berada di syurga. Kenapa? Bila dia hari kiamat besok, baru dia keluar balik dari syurga. Itu cerita Nabi Idris ya. Dia tak mati lagi. Nabi Khidir ada yang mengatakan dah mati, ada yang mengatakan belum mati. Wallahu a'lam, saya tak tahu nak jawabnya. Itu dia. Alright. Bergantung di Arash. Aku tidak mengetahui apakah ia termasuk dalam golongan orang yang sudah mati ataupun belum. Akan datang kita kepada perhimpunan di padang mahsyar. Mahsyar tahu apa? Tempat himpunan, tempat orang berimpun di mahsyar. Orang akan berimpun.
Macam hari ini ada orang Lumpur tak? Ada orang Lumpur di mana hari ini? Di Kuala Lumpur. Di Dataran Merdeka. Kenapa? Karena menyatakan persatuan terhadap negara Palestin, ya. Itu akan datang kita baca insyaAllah, ya. Untuk pagi ini cukup sekali itu. Cukup tak? Perempuan, cukup tak? Cukup, sebuah lah. Teman dah putang aja, ya. Ustaz, Ya. budak-budak yang meninggal semasa kecilnya di sana dia sebagai apa tak? Dia jadi dewasa kan ataupun dia masih budak? Dia budak lah. Tapi dia akan menarik mak bapaknya. Syarat sabar. Mak bapak yang sabar. Walaupun mak bapak itu menjadi ahli syurga, ahli neraka, dia akan menarik mak bapak itu masuk ke maknya, ayahnya masuk ke dalam syurga, ya. Dengan syarat dia sabar dengan kematian anak itu, ya. Itu budak-budak kecil. Budak beriman lah. Kalau budak kecil kafir, dia jadi wildan. Ya, wildan. Apa wildan? Pembantu ahli syurga. Ya. Dia mati kecil. Padahal bapaknya kafir, dia yang bukan kafir. Maknya kafir. Dia kan orang kafir. Dia tak masuk neraka kerana belum balik. Syarat mukallaf tu belum ada lagi dia. Jadi dia akan menjadi pembantu ahli syurga. Budak kecil tak ada. Dia akan jadi bebas lah. Semua dapat segala-segala nikmat syurga, ya. Ada doa-doa yang kita tentang Nabi Khidir. Kita nak masukkan laut. Ada doa-doa tertentu yang kita kena amalkan. Apa bermaksud Nabi Khidir tu masih? Saya pasal doa-doa ni banyak tak tahu saya, ya. Saya tak berapa reti dengan doa-doa ni. Tapi ada doa Nabi Khidir ada, doa Nabi Musa ada, doa Nabi Adam ada, doa Nabi Yunus ada. Ya? Tapi saya tak ada banyak mengetahuinya. Lebih lagi doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi banyak, ya. Tak terbaca di kita. Kalau nak doa Nabi itu carilah. Ada insya-Allah, ya. Kita doa banyak. Lagi Nabi-nabi ni bila masa kiamat dan masyarakat dia memang takut juga. siapa tak takutkan Tuhan? Soal itu mereka itu menjadi ahli syurga kerana takutkan Tuhan. Syarat utama itu takutkan Tuhan. Ya. Semua takutkan Allah. Tak ada siapa yang berani dengan Allah. Jadi semua takut. Walaupun mereka itu mengasihi dan betul menjadi kekasih Allah, tapi takut, kekasih yang takut. Sebab itu Nabi-Nabi tak pernah buat yang haram, yang makruh pun tak pernah buat. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang haram tak pernah buat, yang makruh tak pernah buat, yang kurang afdal pun dia tak buat. Padahal tak ada makruh, tapi kurang afdal dia tak buat juga, ya. Dia buat semua yang afdal saja. Sebab Nabi itu pilihan Allah. Allah pilih orang-orang tertentu jadi Nabi. Bukan sembarangan. Sebab tu Cikgu Bu tadi jadi Nabi. Kenapa? Dia bukan orang yang terbaik. Akhlaknya bukan terbaik sangat. Ilmunya bukan handai benar. Tanya dia ajilan, saya tak tahu jawabnya. Apa doa Nabi Khidir? Saya tak tahu. Bukan orang terbaik. Tapi Nabi Muhammad orang yang terbaik. Ya ke tak? Pemimpin yang terbaik, guru yang terbaik, suami yang terbaik, bapa yang terbaik, ketua masyarakat yang terbaik. Semua terbaik, dia nombor satu, ya. Orang yang paling hebat takwanya, orang yang paling hebat ilmunya, orang yang paling hebat ibadahnya, orang yang paling sabar. Dia. Sebab Allah suruh kita ikut dia kerana dia orang yang terbaik. Ada Allah suruh ikut Haji Ibrahim. Ada Allah suruh ikut Cikgu Bu. Tak ada ayatlah. Laqad kana lakum Cikgu Bu uswatun hasanah. Ada ayatnya tu. Tak ada. Kenapa? Kerana dia bukan orang terbaik, dia orang yang terburuk. Sebab tu tak suruh kita ikut Cikgu Bu. Nak ikut Rasulullah, ya. Okey, lagi. Habis. Dah 5 kali habis tu, ya. Sekian dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi